Baik, pada malam ini bicara kitab kita Fathur Rabbani tentang bab kecintaan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Kasihnya, sayangnya Allah pada kita, tuan-tuan. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di madrasahnya petang hari Selasa 12 Syawal 545 Hijri. Katanya, cinta itu kecenderungan kekal di dalam ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil qadatan faruj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menentukan bagi kita hadir pada malam ini di Masjid Al-Falah USJ 9 ni. Maka kita melihat dan kita merasa syukur kepada Allah kerana menentukan kita untuk mendapatkan ganjaran yang baik-baik pada malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan senantiasa diistiqamahkan bagi diri kita melakukan amal taat sampailah ke hujung nyawa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini bicara kitab kita Fathur Rabbani tentang bab kecintaan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Kasihnya, sayangnya Allah pada kita, tuan-tuan. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di madrasahnya petang hari Selasa 12 Syawal 545 Hijri. Katanya, cinta itu kecenderungan kekal di dalam hati. Senantiasa mulazamah, kekal benda tu duduk. Wahai kulam, wahai saudara, di manakah yang dikatakan ubudiyah, perhambaan terhadap Allah Azza wa Jalla? Apakah dengan 5 waktu solat? Adakah dengan tibanya hari Jumaat? Adakah dengan tibanya Ramadan? Tak. Setiap masa sebenarnya. Tunjukkanlah hakikat ubudiyah kehambaan tadi itu dan ambil yang secukup-cukupnya dari semua urusan kamu, yakni jauhkan sifat rakus dan terima apa yang sudah direzekikan. Jangan gelojoh, jangan tamak, dan selebihnya diberikan kepada orang lain. Jadilah orang yang zuhud. Orang yang zuhud, dia tak terjebak dengan yang syubhat, tak terjebak dengan yang haram. Dia terjebak dengan yang halal, yang harus. Macam tu ya. Baik, kemudian apabila ada kelebihan pada nafkah yang dia telah dapat tu, rezeki yang dia dapat tu, dia tidak lupa pada golongan yang susah. Inilah namanya tanda kehambaan kepada Allah. Buat benda yang Allah Ta'ala suka. Begitu. Baik. Sebenarnya engkau ini samalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri dari Tuan, orang yang mengelak. Benda yang disuruh tu dia lari, benda yang dilarang tu dia buat. Sama seperti seorang hamba sahaya yang kita milik, dia lari daripada Tuan, tak nak ikut arahan Tuan dia. Oleh itu, kembalilah tunduk kepada Allah. Kembalilah dengan taubat. Hinakan dirimu dengan bersifat tawaduk, merendah diri, dan patuhilah segala perintahnya Ta'ala dan jauhi larangannya Ta'ala. Sabar menanggung qada ketetapannya. Hari-hari ada ketentuan Allah, bukan? Ya, baik yang kita suka, yang kita senang, bertambah-tambah rezeki dan sebagainya. Begitu juga yang kita tidak senang hati, sakit, hilang duit, pancit tayar, bocor, kena langgar dia orang. Semuanya tak ada yang terlepas daripada ketetapan Allah. Jadi pertama sekali, sabar dulu. Kedua, redha. Ketiga, responlah terhadap segala sesuatu itu, tetapi jangan melampaui hingga melanggar apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kita langgar. Apa dia? Buatlah benda yang kata membalas balik dan sebagainya. Umpama contoh,
kan, maka itu dilarang. Ya, baik. Respon tu berdasarkan undang-undang dan berdasarkan panduan syarak. Situ dia bagus betul. Baik. Dan penerimaan yang baik, jika semua ini telah sempurna dalam diri kamu, maknanya kita ni dah tahu dah faham dah. Bila ada benda yang berlaku tu, benda yang gemar, yang kita seronok, kita suka, syukur. Bila benda yang datangnya yang kita tak suka, ingat balik ini adalah ujian daripada Allah. Lalu respon juga. Setengah orang, ujian tu yang pahit itu dia syukur. Kita lupa. Kita yang best-best tu kita syukur. Tapi yang masa ujian yang pahit, kita lupa nak bersyukur. Walhal ahli sufi, dia lagi bersyukur yang tu. Sebab apa? Dia tak terlepas daripada Allah. Allah Ta'ala sedang mengingatkan aku supaya aku tidak lupa. Maka dia bersyukur. Kita tak perasan benda tu, tapi mereka lebih tahu. Begitu ya. Baik. Maka sempurnalah perhambaanmu terhadap Allah, dan akan datang daripadanya apa yang mencukupkan kamu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah aku, kata Allah, selalu mencukupkan sang hambanya. Iyalah, dialah yang cukupkan, bukan kita. Kita usaha lebih dalam zakat ni, kita mungkin akan dapat lebih. Itu secara fitrahnya, tapi bukan wajib akan dapat macam tu. Siapa modalnya besar, biasanya untungnya besar. Tapi tidak semestinya. Ketentuan Allah yang maha kaya, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, boleh buat apa saja. Orang ada setengah orang usahanya sikit, untungnya banyak. Umpama contoh, duit dalam simpanan adalah 3,000. Di mana? Simpanan Al-Awfa, Bank Islam Malaysia Berhad. Bukan nak iklan Bank Islamnya produk, tak. Nak beritahu ceritanya. Tu dia yang menang 1 juta ringgit cabutan bertuah tu. Kan? Tiap-tiap bulan ada cabutan dia kan. Dulu ada sijil simpanan premium Bank Simpanan Nasional. Sekarang Bank Islam ada juga simpanan Al-Awfa, minimum RM100. Maksimum tak ada maksimum lah. Tu kena pada seorang remaja dalam simpanan dia ada RM3,000. Kena 1 juta ringgit. Oh, kemain seronok dia. Ini namanya nikmat. Tapi kalau kita lupa menggunakan nikmat pada jalan taat, itu namanya mudarat. Itu namanya laknat. Khawatir apabila dapatnya nikmat tu, pop, terbalik kita. Terbalik. Contohnya lah begitu. Ya. Baik. Jadi apakah ada yang lain yang mencukupkan rezeki bagi setiap orang? Bukan. Allah Ta'ala sebenarnya. Itu dia kan. Baik. Jika sudah benar perhambaanmu terhadap Allah, nescaya dia akan menyintaimu pula. Kita dah kenal dia, kita dah yakin dengan dia, dan kecintaan itu akan berteguh di dalam hati kamu. Engkau akan bermesra dengannya, hati kita terkait terus, lekat macam tu, dan merasakan dirimu dekat kepadanya tanpa penat lelah. Setiap usaha yang kita buat, walaupun kita berpenat sebenarnya, tapi tak terasa penat tu, sebab kita seronok buat. Ada orang masa dia tengah sakit-sakit macam tu, tiba-tiba ada benda yang dia suka, benda tu datang kepadanya dan dia buat benda tu, hilang sakit tadi rupanya, sebab dia enjoy dengan yang dia buat tu. Inilah dia, itulah dia, gitu dia. Baik. Dan engkau tidak perlu lagi kepada teman yang lain selain daripada dia. Kita dah habis fokus dengan Allah Ta'ala semata dah. Tak hirau dah dengan yang keliling kita ni, sebab keliling kita ni ketandaan kuasa Allah. Lalu dia jadikan hambanya keliling-keliling tu orang yang menolong kita, orang yang mengingatkan kita balik kepada mereka tu. Siapa yang jadikan? Allah. Situ. Maka ketika itu engkau akan redha dengan segala hal yang diputuskannya daripada Allah Ta'ala tu. Baik benda yang kita suka, baik benda yang kita tak suka asalnya, akhir sekali jadi suka belaka. Semuanya datang daripada Allah. Tak ada tempat yang tak patut aku tak suka. Kerana apa? Ada hikmah yang besar. Aku saja yang tak tahu sebenarnya. Baik tuan-tuan, umpama contoh, benda yang kita tak suka. Kita ada anak kecil, kita bermesra dengan dia, umur dia daripada kecil, daripada lahir, jadi seminggu, jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun,
sakit anak tu meninggal. Kita suka tak anak kita meninggal? Kita tak suka kan? Sebab kita rindu bermain dengan dia, banyak kenangan dengan dia, video-video pun ada, pakaian dia pun ada, apa makanan dia suka pun kita tahu. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil. Duka cita ke suka cita? Duka cita. Tetapi duka cita itu rupa-rupanya berbaloi apabila sabar dan redha. Kerana apa? Allah Ta'ala jadikan anak-anak kecil itu yang matinya sebelum akil baligh menjadi anak syurga. Yang mana apabila dititahkan oleh Allah kepada malaikat, tarik mereka itu bawa masuk ke dalam syurga. Apa kata anak-anak yang mati kecil? Kami tidak akan masuk ya Allah. Berteriak dia dengan sekali meraung. Punyalah kuat. Kami nak kami masuk dengan mak dan ayah kami. Jika mereka tiada, kami tidak akan masuk. Maknanya yang tadi duka cita tu sebenarnya sukacita yang sebenarnya di akhirat, kan? Sebab itulah kalau kita tengok khabar-khabar yang dikeluarkan oleh NGO kita yang pergi Palestin ada, Syria ada, yang anak-anaknya setengahnya mati syahid. Kenapa makcik nampak tak bersedih pun? Kawan-kawan kita tanyalah, kan? Makcik alhamdulillah dengan izin Allah, suami makcik mati syahid, menantu makcik mati syahid, anak makcik 2-3 orang mati syahid. Ni ada seorang lagi belum lagi. Punyalah dia punya yakin, tuan-tuan. Oh, habis. Kan? Sebab apa? Dia yakin dengan janji Allah. Kerana seorang syahid boleh mensyafaatkan 10 orang yang lain yang dikehendakinya. Itu orang yang mati syahid. Orang miskin yang masuk ke dalam syurga boleh mensyafaatkan pula orang lain yang sering menolongnya ketika di dunia. Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Kan? Dan orang miskin yang redha, yang sabar dan taat itu masuk ke dalam syurga lebih awal kerana hisapnya ringkas. Hartanya tidak ada yang nak dikira, sikit sangat. Berbanding orang yang mengumpul harta sekian banyak dalam akaun dan sebagainya tu, rumah, tanah, macam-macam harta yang dia ada. Dari mana dia peroleh? Di mana pula dibelanjakan atau disimpan? Macam tu ya. Jadi kita nampak tadi, dan nampaklah. Kemudian jika dia menyempitkan bumi yang luas ini buatmu dan ditutupnya semua pintu-pintu rezeki kepadamu, namun engkau tidak akan bersungut terhadapnya. Bila orang yang betul-betul makrifat pada Allah ni, Allah tak ada test. Sudah pasti semua orang akan lalu ujian. Nak dekat pada Allah ada lapisan-lapisan ujian masing-masing. Termasuklah masa senang dan masa susah. Apakah ketika susah amal kita berubah atau maintain atau bertambah baik? Tiba-tiba amal kita berubah, jatuh ke bawah, maka kita gagal ketika itu. Dan jatuh, patah, tersungkur. Perbetulkan balik, Allah Ta'ala naikkan aku, nak bagi kehebatan pun boleh, nak jatuhkan pun boleh. Jadi perhatikan dengan mata hati setiap perkara yang berlaku. Bukan perhatikan setiap perkara yang berlaku dengan mata kepala. Tengok dengan mata hati. Macam tu. Dan engkau tidak akan pergi mengetuk pintu orang lain. Lalu tinggalkan Allah Ta'ala sibuk dengan makhluk. Tidak akan makan dari makanan orang lain, mengambil hak orang. Engkau akan diikutkan jejak langkah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala mengenai Musa itu, wa haramna alaihil maradi'a min qabl. Dan kami haramkan semua penyusuan ke atasnya Musa alaihissalam. Sebelum itu Allah Ta'ala jaga. Begitulah juga kita apabila serius nak dekat dengan Allah, serius, Allah Ta'ala pun serius pelihara kita, tuan-tuan. Itu dah. Bukankah Allah itu menyaksikan segala sesuatu? Pasti. Melihat segala sesuatu dan memerhatikan segala sesuatu. Bukankah tiada ragu lagi? Inilah dia yang dinamakan apa? Tauhid khas. Tauhid am, mengetahui bahawa Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar. Sekarang bukan dia nak tu, dia nak kita ni sedar. Tak, benda tu berlaku. Merasai tak kita ni Allah Ta'ala sedang melihat, sedang mendengar. Kalau kita merasai itu, barulah dapat faham apa sebenarnya. Dia itu dekat sangat dengan kamu. Dia tiada membenarkan pengingkaran sesudah mengetahui bagi orang yang dah faham, kenal Allah Ta'ala ni bagaimana sifat dia.
Zat kita tak boleh kenal, hanya tahu laisa kamisli syai'. Ya, bersalah-salahan Allah Ta'ala tu dengan segala sesuatu. Terbeza Allah Ta'ala tu. Baik. Jangan berani-berani membelakangi perintahnya, nanti engkau akan diharamkan dari segala macam kebaikan. Tinggalkanlah yang sudah-sudah, yang haram-haram yang kita pernah buat. Kalau ada daripada yang haram itu hak orang, kembalikan. Kalau ada perkara yang kita buat itu yang mana kita wajib ganti hak Allah, maka laksanakan. Ada orang bertanya, Ustaz, saya dah bertaubat, bagaimana solat saya yang dulu-dulu, solat-solat yang wajib saya ganti tu, sedangkan saya pun minat juga nak buat solat sunat. Maka dijawab oleh Imam Nawawi, kan, rahimahullahu ta'ala, ya, untuk menggemarkan kepada ibadat solat, silakan buat yang sunat itu dan jangan ditinggalkan yang qada-qada tu, buat serentak. Ada hari itu memang kita buat yang qada, ada yang sunat pun ada. Maka jangan hanya semata-mata buat yang fardu dan yang sunat, yang qada tu kita tinggalkan. Ya, jumhur, majoriti ulama mewajibkan menggantikan yang kita tinggalkan salat dengan sengaja. Sebahagian kecil sahaja, kan, yang kata tidak perlu, hanya memada dengan taubat. Jadi raikanlah yang jumhur itu lebih ramai, yang lebih kuat dalil-dalil hujah mereka yang lebih diyakini. Khawatir kalau kita mengabaikan hutang kita kepada Allah, diazab kelak di akhirat. Benda solat ni bukan benda kecil, benda besar. Hadiah daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, yang daripada 50 waktu solat menjadi 5 sahaja. Pun itu digandakan oleh Allah Ta'ala. Satu fardu dibuat digandakan dengan 10 kali ganjarannya. Yang berjamaah tak payah ceritalah, sudah tentu lebih daripada tu. Baik. Sabarkan dirimu dengan perintahnya dan jangan memberontak. Tidakkah engkau mengetahui bahawa siapa yang bersabar, dialah yang berkuasa. Orang yang dikatakan hebat bukanlah orang yang boleh menumbangkan musuh dengan tumbukannya, sepak terajangnya, bukan. Tetapi orang yang bersabar dengan kehendak diri dia. Biasanya apa? Nafsu, dunia, makhluk, itu tarikan dia. Dan jangan turutkan perasaanmu, kawal dia. Jangan terburu-buru nafsu dan tidak sabar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran. Ya. Baik, ayat 200 tu, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan lazimkan dirimu dengan sifat sabar ni. Sabar pada berapa tempat, tuan-tuan? Ada 3-4 tempat. Sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Jangan ambil rasuah, jangan berzina, jangan minum arak, jangan marah-marah orang sesuka hati, jangan ambil hak orang, jangan tekan orang lain, naikkan diri kamu. Jangan dilawan teguran itu. Jika teguran itu benar, terimalah, akuilah, jangan ego. Orang kita, orang tegur, engkau lah geng orang lain, bukan geng aku. Kalau engkau tak tegur aku, engkau sokong setiap apa yang aku buat, engkau lah geng aku. Apabila orang tegur, engkau lah musuh. Silap besar. Dia tegur lain, bukan dia hina, dia tegur. Tegur tak boleh terima. Ini masalah orang kita. Sebab apa? Kedudukan biasanya. Orang biasanya apabila dia ada kedudukan, pangkat, jawatan yang tertentu di mana sahaja, nak menerima teguran, minta maaf. Kan? Kadang-kadang yang duduk di dalam masjid sendiri pun terkena juga perkara ni, ujian bagi mereka. Ya, teguran datang daripada ahli qaryah, umpama contoh, dan teguran itu benar, betul, perlu respon, dibuat penambahbaikan dan seumpamanya. Contohlah. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan lazimkan dirimu dengan sifat sabar. Berteguhlah serta patuhlah. Moga-moga kamu akan menjadi orang yang berjaya. Lawan nafsu satu. Tekun pada ibadat, baik yang fardu, baik yang sunat, dan meninggalkan yang makruh. Dan yang ketiga adalah sabar atas musibah.
bala, bencana, ujian yang Allah Ta'ala hantar tiap-tiap hari. Macam tu ya. Kebaikan itu terliput pada orang yang sabar. Kalau tak sabar, hancur. Rumah tangga yang dibina, tuan-tuan, di Selangor ni antara yang paling banyak berlaku perceraian. Puncanya tak sabar, puncanya tak solat. Apabila orang dia tidak sabar dengan tidak melaksanakan solat, kan tadi kita pesan sabar dalam menekuni yang fardu dan yang sunat, itu pun dia tak buat, bagaimana dia boleh sabar pada yang lain? Habis lah. Bila kita kaji, selidik satu persatu, tengok sumber punca. Awak jaga tak solat 5 waktu, wahai suami? Awak jaga tak solat 5 waktu, wahai isteri? Kami solat juga, ustaz. Solat juga. Bila kata ada solat juga tu, ada ya, ada tidak. Biasanya Zuhur buat, Asar buat, Maghrib buat, Isyak tinggal, Subuh tinggal. Tambah-tambah kalau hari Minggu, confirm tinggal Subuh. Confirm tinggal Subuh. Inilah trend yang berlaku pada zaman hari ini, tuan-tuan. Akhir sekali bercerai-berai. Itu cerita dalam institusi orang yang berkahwin ni. Cerita luar daripada tu, banyaklah. Rosak binasanya manusia di jalan raya sebab hilangnya sifat sabar. Kan? Maka mengambil hak orang lain, nak memotong sesuka hati, tak bagi isyarat dan sebagainya. Bagi isyarat kanan, masuk kiri. Bagi isyarat kiri, masuk kanan. Kan? Macam-macam. Ataupun tak bagi isyarat langsung masuk pun macam-macam. Sebab tak ada disiplin diri dan sebagainya. Rosaklah. Maka orang yang sabar, orang yang berjaya. Orang yang gelojoh, orang yang rugi. Macam tu. Memang ada banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita bersabar. Lebih 40 kali disebut. Dan menunjukkan bahawa sifat sabar itu akan menghasilkan kebaikan. Orang suka dengan kita, tuan-tuan. Orang suka dengan kita. Seorang bos yang sikit-sikit pemarah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marah dia tu depan-depan staf yang lain. Kita suka tak bos macam tu? Mungkin ada daripada kalangan kita ada yang pernah jadi macam tu. Kan? Mungkin kita di level bos tu. Pernah tak kita jumpa anak buah kita, selepas kita pencen, bila bertemu dengan kita tu, dia lari ikut lain ke dia nak jumpa dengan kita salam? Biasanya bos dia macam ni, anak buah tu dia kata apa? Pencen orang tua ni dia panggil macam tu tu. Keduri pisang kami, katanya. Enjoy lah, seronok. Sebab orang yang macam ni dah tak ada dah. Maknanya dia orang tak suka kita. Dia orang suka orang yang sabar, cool down, relax. Menunjukkan kuasa bukan dengan sifat pemarah. Menunjukkan kuasa adalah dengan kepimpinan yang bagus. Kepimpinan yang bagus bukannya kena marah hari-hari, kena marah orang tiap-tiap hari. Marah kena pada tempatnya dan volume yang sesuai. Marah boleh dengan bahasa yang tegas tetapi lembut. Slow je cakap tapi tegas. Itu juga marah. Kan? Marah bukan semestinya dengan suara yang kuat, lantang begitu begini. Tambah-tambah ada celaan pula pada marah tu, menghina orang. Lagilah orang benci. Maka orang macam ni jauh daripada hati orang mukmin. Macam tu ya. Kita nak biarlah orang keliling kita tu, dalam mereka doa, nama kita ada dalam doa tu, supaya kita ni senantiasa dapat kasih sayang Allah, rahmat. Macam tu lah. Baik. Dan menunjukkan bahawa sifat sabar itu akan menghasilkan kebaikan. Orang suka kenikmatan, balasan yang baik, kurniaan dan kerehatan di dunia dan di akhirat. Wajib kamu bersabar kerana kamu telah melihat kebaikan yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak sangat. Baik pada masa sekarang yang kita telah menikmati berbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, ataupun nanti pada masa yang akan datang yang kita tak tahu lagi. Nikmat demi nikmat demi nikmat. Lalu nikmat yang kita sedang ada miliki sekarang ni, syukurilah pada Allah. Jika ada hak orang lain, namanya zakat, keluarkan. Jika ada orang yang memerlukan, umpama contoh fakir, miskin dan sebagainya, kadang-kadang jiran sebelah rumah, maka jangan kita abaikan. Jika ada yang memerlukan tu daripada negara yang jauh, Syria, Turki yang kena baru-baru ni, ya Allah, anda tengah makan tengok video tu, terberhenti makan.
Terus hilang selera, terus hilang selera. Sebab dia tengah memasukkan biskut ke dalam mulut yang dah kering tu. Beberapa hari tak makan, nak masuk biskut tu pun pedih. Sementara menunggu ayahnya sampai di katil hospital. Macam tu tuan-tuan, maknya meninggal, kakaknya meninggal, tinggal dia seorang bawah runtuhan tu. Allahu Rabbi ya Karim. Kita tak kena ujian yang berat macam tu tuan-tuan. Tapi kita jangan jadi orang yang lupa. Dan jangan jadi orang yang lupa. Inilah peluang untuk kita merebut apa-apa saja peluang untuk buat kebaikan. Supaya apa? Di akhirat nanti kita mendapat redha Allah. Sudah pasti nikmat yang dia bagi, bukan laknat yang sampai kepada kita. Baik. Hendaklah kamu selalu menziarahi kuburan, tanah kubur, kan? Menziarahi perkuburan, tuan-tuan ya. Anang balik ni memang laluan Ana pergi ke arah Puchong. Sebelah kanan tu tak jauh daripada kita, dalam lebih kurang dalam 2-3 kilometer. Kan ada tanah perkuburan tu yang besar tu. Ana punya pak saudara sahabat meninggal di Puchong Perdana beberapa bulan yang lepas. Jadi bila lalu tepi tanah kubur tu, memang kita bagi salam pada dia lah. Dan bagi salam pada dia. Muda lagi tuan-tuan, umur baru 49. Meninggal dah. Ana dah 51 tahun ni, 52 lah. Gitu dia kan. Selalulah ziarahi perkuburan ni supaya apa? Kita ingat mati. Bila ingat mati, jadi jahat ke jadi baik? Jadi baik. Sebab itulah alim ulama pesan, dan berbanyakkan ingat mati ni. Jangan jadi orang yang salah faham. Oh, kalau ingat mati je, duduk masjid je lah, duduk berzikir hari-hari tak buat kerja. Salah. Ingat mati walaupun esok tu kita tahu kita ni akan mati, esok tu pun kita tahu yang bahawa esok akan kiamat. Ada benih di tangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanam benih tu. Tanam benih tu sebab tetap ada pahalanya untuk orang lain nak guna faedah dan sebagainya tu. Maksudnya apa? Kerja, teruskan buat kerja macam biasa. Tapi jadi orang yang taat dalam buat kerja. Jangan menipu, jangan berbohong, jangan rasuah, jangan salah guna kuasa dan sebagainya. Buat kerja, buat sungguh-sungguh. Tetapi jangan jauhi daripada perkara yang disuruh oleh Allah. Bila sampai waktunya solat, jangan tinggal, lakukan solat dan sebagainya lah, yang lain-lain. Begitulah baru betul. Baik. Kemudian mendatangi orang-orang yang soleh, kan? Biar keliling kita ada hubungan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Gitu ya. Sebab orang-orang yang soleh ini, dia akan membantu kita mencerahkan apa yang gelap apabila kita tersalah langkah. Mercun ada lagi rupanya. Melakukan segala macam yang baik-baik supaya menjadi lurus semua urusan kamu. Tak ada lagi lah nak kona-kona dah, tak ada. Jangan menjadi seperti orang yang bila dinasihati, mereka tiada makan nasihat. Banyak tak berlaku hari ni? Banyak. Tegur berdepan pun tak jalan, tegur di Facebook pun tak jalan, maka dia menyangkakan kita ni musuh dia. Walhal kita menegur supaya dia kembali kepada jalan taat, macam tu. Baik. Selalunya dia kata apa? Dengki lah. Dengki. Ni yang tegur-tegur sibuk-sibuk aku ni pasal apa? Dengki lah tu. Kalau tak setuju dengan aku punya video, jangan tengok video aku, pergi tengok video lain. Oh, maknanya biarlah dia teruskan dia punya kejahatan dia tu. Jahat betul dengan Allah. Dan jahat betul dengan makhluk Allah, spesies yang macam ni. Ramai kan? Ramai. Follower macam tu ramai. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ini fitnah dah. Habis dah. Habis dah tu. Bila dinasihati, mereka tiada makan nasihat. Dan bila mendengar yang baik, enggan menurut, bahkan mencemoh pula orang yang menegur. Tu dia kan. Maknanya hati telah menjadi hitam dan keras. Itu ya. Teguran yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Datang daripada orang-orang tu. Allah Ta'ala menggerakkan hatinya. Tegur si fulan ni, tegur si fulan tu, dengan bahasa yang tertentu, yang hikmah. Begitulah. Baik. Seterusnya, leburnya agama kamu dengan adanya 4 perkara.
Leburnya agama, leburnya iman seseorang apabila berlaku 4 perkara. Bahawa kamu tiada mengerjakan apa yang kamu telah tahu, apa yang kamu ketahui, tak nak buat. Ya, contohnya. Kan? Yang sunat-sunat kadang-kadang kita tahu dah, buatnya lambat lagi, bertangguh-tangguh. Jangan. Takut esok lusa tak sempat dah. Kita jatuh sakit barangkali, atau bukan jatuh sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Saya selalu berpesan pada rakan-rakan bikers. Kita ada geng kita 2-3 kelab. Tapi anda dah tak main dah, motor-motor tu semua tak main dah. Ya. Pesan, ingat kamu ada anak-anak kecil, tak salah kamu nak ride sana, ride sini, bawa isteri, tak salah. Tapi jangan lupa ada masanya ride, bawa isteri tu datang ke masjid, datang ke surau. Bagi dia ilmu, bagi dia nasihat. Kita nak nasihat, kita tak berani. Umpama contoh, ajak dia datang duduk dalam kuliah macam muslimat di belakang tu, dapat ilmu nasihat daripada orang yang datang berkuliah mengajar ni, maknanya kita telah melakukan suruhan Nabi SAW, telah melakukan perintah Allah Ta'ala, yang mana di akhirat kelak kalau kita tak didik, kita tak asuh anak isteri ni, akhirat nanti dia tuntut kepada Allah. Dakwa dia, ya Allah, jangan dakwa kami. Dia tidak mengajar kami perihal agama supaya kami kenal. Tu dia. Kan? Tiba-tiba betul mati sepasang, meninggal sepasang. Ramai kawan-kawan mati atas jalan, ramai. Yang meninggal semalam bawa BMW RT 1200. 6 orang anak kecil-kecil lagi. 6 orang anak kecil-kecil lagi tu. Tu dia kan. Allah Rabbi ya Karim. Itulah takdir, ketentuan yang berlaku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi peringatan sahaja. Kerana ghalib seseorang tu dimatikan dengan apa kesukaan yang dia suka buat. Ghalib sedemikian, tuan-tuan. Baik, kemudian yang kedua, yang tadi bahawa kamu tiada mengerjakan apa yang kamu ketahui. Yang kedua, kamu kerjakan apa yang kamu tiada mengetahui. Kita buat benda tak ada panduan hukum, kita buat je terus. Kan? Kena tahu halal haram, mengusahakan satu perkara tu biar tahu syarat-syarat dia, bagaimana yang sah perniagaan, bagaimana yang tidak sah perniagaan. Isteri kita nak buat jualan online, pergi ke Vietnam, tempah kat sana, adanya pengeluar-pengeluar di sana tu brand telekong Siti Khadijah. Bawa balik brand tu, jual dengan harga bawah daripada harga pasaran, daripada pengeluar yang sebenar, yang originalnya. Yang sana namanya kopi ori. Ustaz, saya jual telekong Ustaz, harganya lagi murah daripada yang Siti Khadijah di Bangi tu. Yang Siti Khadijah di Bangi tu kain macam ni, sama sebiji, corak sebiji, harganya 250. Yang ini 100 je Ustaz. Kita nak beli tak tuan-tuan? Murah ni murah. Nak beli tak? Biasanya orang beli kan? Haram beli sebenarnya. Sebab orang ni melakukan perniagaan yang haram, menciplak orang lain punya. Menciplak. Tu dia kan? Tak boleh. Harta intelek tu. Harta intelek. Kan? Signature dia tu ada. Ya? Tak boleh. Nak beli, nak tempah daripada sana, jual kat sini tu tak salah. Buat brand sendiri. Jangan tiru brand orang. Itu dilarang oleh syarak. Haram hukum dia. Telekong Ustaz, takkan haram? Haram. Cara tu yang menyebabkan jadi haram. Itu dia. Maknanya bila tak tahu halal haram ni, dia main berniaga je lah. Contohnya. Begitulah. Kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sama lah juga dengan buat cabutan bertuah. Apabila ada satu projek apa-apa sajalah, kan, taman ria ke, zoo dan sebagainya ke, kena enter masuk RM5, RM5 untuk menyertai cabutan bertuah ni. Kan? Barang siapa yang tekaannya betul, umpama contoh ada kacang hijau dalam satu balang, berapa biji kacang hijau ni, cuba teka. Macam tu dia kan. Siapa yang teka paling tepat dapat hadiah motosikal. Kan? Rupanya penyertaan ni duit yang RM5, itulah dia duit yang akan bayar motosikal tu. Kan? Selebihnya jadi keuntungan pihak penganjur. Itu hukumnya judi. Ramai orang yang buat, ramai, tapi tak tahu kata hukum tu judi. Maka dia buat benda yang dia tak tahu, sedangkan dia berdosa. Gitu dia ya. Baik.
bahawa kamu tiada mahu belajar apa yang kamu tiada mengetahui, lalu kamu biarkan diri kamu jahil. Ini dosa besar, kan? Dosa besar ni. Mengekalkan diri tu jahil berdosa besar. Ya, berhati-hatilah. Dan yang keempat, bahawa kamu melarang manusia belajar apa yang tiada diketahuinya. Ya, tak boleh larang. Benda yang namanya fardu ain, maka wajib dia belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dalam fiqh tu sendiri ada fiqh ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Muamalat banyak kita guna. Munakahat pun banyak juga. Macam tu kan, biar tahu kan, bila tahu tu, tahulah apa perniagaan yang nak dibuat, di mana halal, di mana haramnya, di mana syubhatnya, supaya tak melanggar etika ini. Barulah berkat dalam hidup kita. Itu dia kan. Nak keluarkan statement-statement galakkan orang supaya melabur, buat bisnes cara yang betul, begitu begini, statement-statement tu pun kena betul. Kadang-kadang statement-statement tu datang sebagai orang yang mendorong orang supaya positif setiap hari. Kan, bagus kita tengok setelah mana sampai aduan kepada kita, ada statement yang krik-krik, bermasalah. Ya, dikatakan apa? Apabila dunia ini yang nyata akan menjadi dongeng, dan akhirat yang dongeng akan menjadi nyata. Ni statement siapa ni? Orang Melayu kita, tuan-tuan, terpampang. Di mana? Dalam Facebook dia, dan keluar di radio Sinar FM. Anda tegur Sinar FM di Facebooknya, tak tahu, tak berjawab sampai sekarang. Anda kata stopkan iklan tu atau ubah kepada iklan yang lain. Akhirat bukan dongeng. Akhirat benda gaib yang akan jadi nyata. Sekarang tak nampak, tapi benda tu ada, akan dinyatakan depan mata kita nanti bila masuk ke alam barzah. Gitu sebenarnya. Barangkali dia tersalah sebut agaknya lah sangkaan baik kita, tapi jangan berkekalan sedemikian, takut rosak masyarakat. Itu dia kan, berhati-hati. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pada bicara yang lainnya, perlakuan yang baik dibalas dengan baik. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allah